dahulu kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit banyak tentang kesihatan jantung. Itu adalah bidang saya sebenarnya. Saya sebagai seorang pakar bedah jantung dan saya dah lama sebelum saya ceburi dalam M-Wave itu sendiri pun saya memang telah bagi ceramah tentang pentingnya untuk menjaga kesihatan jantung itu sendiri. Ya. Jadi sebelum itu saya ingin merakamkan penghargaan kepada upline sponsor saya iaitu sekarang ni YB, Encik Bakhtiar dan Juslinda. Dan tidak dilupakan upline penaja saya yang terdiri daripada Emerald, Syukran dan Nazli serta upline diamond kami iaitu Founders Executive Diamond Arwah Dr. Aziz dan Kak Zaliha, di mana mereka telah memperkenal kami kepada bisnes ini. Dr. Aziz banyak memberi kami banyak ilmu pengetahuan, membuka minda kami terhadap penjagaan kesihatan. Ya, sebagai seorang doktor, kami terlatih untuk merawat pesakit. Jadi kami dalam orang kata illness, orang sakit jumpa kami. Tapi tak banyak ditekankan kecuali kalau mereka-mereka yang mencuburi bidang kesihatan, bidang pencegahan. Sebagai seorang doktor, kami tidak ditekankan sangat tentang pemakanan, tentang kesihatan dan sebagainya, mencegah penyakit daripada kita merawat penyakit. So, bila kami diperkenalkan kepada ilmu kesihatan ini, ia membuka minda kami untuk mencuburi lebih mendalami tentang kesihatan itu sendiri dan betapa pentingnya. Saya akan bagikan fakta-fakta dan sebagainya dalam siri perkongsian pada saya pada malam ini. Tidak juga dilupakan, saya ingin merakamkan penghargaan selain daripada sahabat-sahabat di sana, terutamanya saya nak rakamkan penghargaan kepada sahabat saya yang lama yang telah kami sama-sama belajar daripada Abang Arifin, Emerald, Abang Arifin dan Kak Azizah. Di banyak kami melakukan program-program kesihatan semasa kami di Pulau Pinang dan di Kedah dahulu. So banyak yang kami belajar dan kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga apa yang perkongsian saya pada malam ini, mana-mana manfaatnya akan dapat dimanfaatkan insyaAllah menjadi pahala kepada mereka semua ini, insyaAllah. Jadi saya terus kepada perkongsian saya pada malam ini. Sebelum saya menceritakan tentang penyakit jantung, saya rasa elok saya ceritakan itu apa dia, itu jantung yang normal, di mana jantung kita terletak di tengah-tengah dada kita dan tugas utama dia adalah untuk mempampkan darah ke merata badan kita melalui rangkaian-rangkaian saluran darah. Ya. Rangkaian saluran darah kita dianggarkan sebanyak 90,000 kilometer panjangnya. Di mana ia kalau kita susunkan daripada satu hujung ke satu hujung, ia dapat mengelilingi dunia lebih kurang 4 kali kita keliling dunia. So bayangkan ya, jantung kita terpaksa pumpkan darah tu setiap saat, setiap denyutannya hinggalah daripada ia mula berdenyut sehinggalah ke akhir hayat kita. So bila kita bercerita tentang penyakit jantung, sebenarnya dia ada banyak jenis penyakit jantung ya. Ada yang dinamakan sebagai penyakit jantung coronary, iaitu penyakit saluran darah. Kerana jantung kita sentiasa berdenyut, jadi dia perlu bekalan tenaga dia sendiri, ya. Jadi ia memerlukan bekalan tenaga yang akan dibekalkan oleh saluran darah yang ada di atas permukaan jantung, ya. Jantung juga terdiri bahagian dalam yang punya dinamakan sebagai injap jantung, yang ini pun akan menjadi rosak. Bagaimana jantung berdenyut disebabkan oleh rentak-rentak yang stabil, tapi dalam keadaan tertentu ia boleh jadi terlampau cepat ataupun terlampau perlahan dan ia membahayakan kepada pesakit. Ya, dan juga ada kanak-kanak yang dilahirkan dengan jantung, ada yang jantung berlubang, ada jantung terbalik, ada yang jantung saluran darah dia tak terbentuk dan sebagainya. Jadi banyak jenis penyakit jantung, ya. Dan juga ada satu saluran darah yang besar ni yang di mana ia boleh menyempit ataupun dia boleh kembang dan kadang-kadang ia boleh pecah. So apa yang saya akan fokus pada malam ini adalah penyakit yang melibatkan saluran-saluran darah yang bekalkan kepada darah. Tapi sebenarnya ia menggambarkan penyakit saluran darah kerana seluruh badan kita dibekalkan oleh saluran darah. Ya. Jantung kita berhubung dengan organ-organ yang lain, otak kita, hati kita, buah pinggang dan sebagainya. Itu semua bergantung pada bekalan darah, tenaga,
makanan, oksigen yang dipumpkan oleh jantung kita ke seluruh badan kita. Ya, jadi untuk tubuh badan kita sihat, jantung kita pun nak kena sihat. Ya. Jadi apabila saluran darah yang bekalkan darah kepada jantung ataupun mana-mana saluran darah, apabila ia rosak disebabkan oleh timbunan-timbunan lemak, maka saluran darah yang dahulunya jantung ataupun darah mengalir di kawasan yang putih ini, apabila saluran darah itu tiba-tiba tersumbat, seperti dalam gambar ranjah ini, bahagian yang warna hitam ni tiba-tiba akan mati kalau darah itu tidak dipulihkan balik dalam masa 3 ataupun 4 minit. Jadi waktu dalam jangka masa yang sekejap saja, darah kena dipulihkan secara segera. Jadi kalau ia tersumbat di bahagian pangkal ini, maknanya lagi banyak kawasan jantung yang akan rosak, dan waktu itu kadang-kadang soal itu yang sebabkan orang boleh jatuh, rebah dan meninggal dunia. Ada beberapa faktor yang disebabkan penyakit jantung ni, antara yang paling utama penyebab kematian dan kemasukan ke dalam hospital, kita boleh profilkan seseorang itu sama ada dia berisiko untuk mendapat penyakit jantung ataupun tidak. Ya. Ada beberapa faktor. 2 faktor yang utama adalah faktor yang tidak dapat diubahsuaikan dan satu lagi adalah faktor yang dapat diubahsuaikan. Faktor yang tidak dapat diubahsuaikan adalah faktor umur. Semakin kita berumur, semakin kita berisiko mendapat penyakit jantung ini. Ya. Kalau dalam keluarga kita mempunyai sejarah dalam keluarga kita yang terdekat, mak ayah kita ataupun adik-beradik kita yang meninggal dunia secara tiba-tiba, besar kemungkinan dia meninggal dunia disebabkan oleh sakit jantung. Orang lelaki memang mendalui dari segi mendapat penyakit jantung. Tapi jangan dijangka bahawa orang perempuan tidak ada kena sakit jantung kerana mereka juga akan kena sakit jantung apabila telah sampai peringkat umur putus haid. Okay. Tidak kurang penting juga adalah faktor-faktor risiko yang dapat diubahsuaikan. Apa maksud dapat diubahsuaikan? Kalau kita lakukan sesuatu, kita boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan penyakit jantung ataupun kita boleh lambatkan kemungkinan untuk kita mendapat penyakit jantung. Ya. 5 faktor yang utama. Kalau tak ingat apa-apa yang saya cerita pada malam ini, ingat yang 5 ini. Satu adalah obesiti, kegemukan. Nombor 2-nya adalah masalah kolesterol. Nombor 3 adalah masalah tekanan darah tinggi. Nombor 4 kencing manis dan nombor 5 adalah merokok, tabiat merokok. Jadi penyempitan saluran darah kita ni sebenarnya bukan, dalam kebanyakan kes bukannya berlaku secara tiba-tiba. Dia sebenarnya berlaku secara perlahan-lahan dan mengikut kajian seawal umur belasan tahun lagi penyakit itu dah mula terbentuk di mana berlakunya proses timbunan-timbunan lemak yang akan terkumpul yang akan kemudian menyempitkan saluran darah kita ini hinggalah satu ketika barulah ada tanda-tandanya. Sebelum daripada itu, daripada saluran darah tu mula berlaku sebenarnya timbunan lemak itu sehinggalah sampai dia lebih kurang 75% saluran darah tu dah sempit, barulah kita akan ada tanda-tandanya. Termasuklah sakit di dada ataupun terasa penat dan sebagainya. Okay. Dan tidak dinafikan penyakit jantung adalah number 1 killer di seluruh dunia. Di kebanyakan negara, kecuali kalau negara-negara Afrika yang terlalu miskin disebabkan oleh penyakit-penyakit berjangkit dan sebagainya. Kita sekarang ni dalam masalah COVID, ya, tapi kematian disebabkan COVID mungkin dalam, kalau tak silap saya sekarang ni lebih kurang 3 juta kalau tak silap. Tapi setiap tahun 18 juta orang manusia meninggal dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Di Malaysia pun tidak kurangnya kerana disebabkan faktor-faktor ini. Kita antara yang tertinggi di rantau ini yang mendapat pengidap penyakit kencing manis. Begitu juga dengan darah tinggi dan juga kolesterol. Dan kalau kita campur tiga-tiga ini, dinamakan sebagai 3 serangkai, memang dia akan mengakibatkan penyakit jantung. Dianggarkan lebih kurang 1.7 juta orang manusia mempunyai 3 faktor risiko utama ini. Ya. Dan akan menyebabkan kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan kadar yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Ya. Kalau kita tengokkan diabetes, ya, kencing manis, 1 daripada 5 orang dewasa rakyat Malaysia mengidap penyakit kencing manis. Ini adalah kajian telah dilakukan dalam tahun lepas, ya, kajian kesihatan rakyat Malaysia
kalau dibandingkan 8 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, ya, kita tengok bahawa semakin lama semakin meningkat. Walaupun dengan kaedah siasatan yang kajian yang terbaru dengan ubat-ubat yang terbaru, tapi masih lagi keadaan kencing manis semakin meningkat tiap-tiap tahun, ya. So secara amnya kaedah rawatan penyakit jantung yang kira establish, ya, banyak aja lagi orang kata minum akar kayu itu, minum akar kayu ini dan sebagainya, pergi bomo di Beranang, Melaka untuk rawat penyakit jantung. Tapi setakat ni lah saya tak nampak lagi benda-benda itu berkesan. Yang setakat ini dunia perubatan moden mengatakan bahawa hanya 3 ini yang berkesan, ya. Makan ubat, kadang-kadang kita kenyang makan ubat kerana ubat-ubat yang berwarna-warni untuk kawal kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya untuk merawat penyakit jantung. Ataupun kita letak stent untuk meluaskan balik saluran darah itu, di mana stent ini akan menampung saluran darah ini supaya darah itu mengalir lebih elok lagi. Ini bagian saya membuatkan bypass, ambil urat daripada badan pesakit itu sendiri dan kita buat jalan yang baru. Hanya 3 cara ini yang nampak berkesan. Of course mungkin ada cara-cara lain, tapi kalau bandingkan secara keseluruhannya, hanya 3 ini yang paling efektif, yang paling berkesan. Tapi kita nak kena terima hakikat bahawa sebenarnya itu adalah hanya untuk sementara waktu. Inilah salah satu daripada kajian yang menunjukkan daripada time seorang itu mula, sama ada dia menjalani stent ataupun menjalani pembedahan jantung, dalam jangka masa lebih kurang antara 8 ke 10 tahun, biasanya penyakit itu akan datang balik. Ya. Kerana lama kelamaan penyakit itu kalau kita tidak settlekan masalah yang tadi saya ceritakan, ya, kita tak settlekan kencing manis, kita tak settlekan darah tinggi, kita tak jaga kolesterol kita tak berhenti merokok, graf ni akan lebih menjunam lebih cepat, lebih awal. Ya, so that's why penting untuk kita menghargai kesihatan kita, terutamanya kesihatan jantung, kerana kalau tidak kita akan terpaksa menghadapi komplikasi-komplikasi daripada apa yang kita alami. Penyakit-penyakit kronik, ya, yang kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Yang paling senang berhenti merokok aja, ya. Tapi masih lagi ramai yang degil untuk berhenti merokok. Itu yang paling mudah untuk kita elak daripada kena sakit jantung, ya. Daripada itu daripada kajian-kajian sebenarnya kalau ikutkan 1 daripada 3 orang, mungkin lebih, mungkin ada yang kajian mengatakan 1 hingga 4 orang, sebenarnya penyakit jantung seperti ini, penyakit jantung coronary dinamakan, penyakit jantung saluran darah jantung ini dapat dicegah kalau kita mengambil langkah-langkah tertentu. Jadi fokus saya pada malam ni adalah untuk cerita tentang pencegahan penyakit jantung coronary itu sendiri. Kerana fokus kita, biasanya fokus doktor adalah untuk merawat ini. Kita bagi ubat untuk merawat darah tinggi, kita bagi ubat untuk merawat kencing manis, kita beri ubat untuk merawat masalah kolesterol dan banyak lagi yang lain-lain. Tapi sebenarnya puncanya adalah di bawah ini. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Masalah inflamasi, ya, di mana berlaku keradangan yang menjadi punca kepada banyak penyakit sekarang ini, ya. Stres, ya. Stres tidak dinafikan. Sekarang ni dengan tambahnya dengan keadaan COVID sekarang ni, dulu orang kata duduk kat rumah untuk melegakan, kita tak pergi kerja jadi stres. Sekarang ni duduk kat rumah pun stres, ya, pasal tak ada benda yang nak kena buat, yang boleh buat, ya. Pemakanan yang tidak betul, kurangnya tidur, ya. Dan apabila berlaku kegarawatan ekonomi, maka meningkatlah perceraian disebabkan ialah stres, banyak pertelingkahan antara pasangan masing-masing, ya, kerana masalah kerisauan tentang faktor keuangan dan sebagainya. Bila kita makan tak betul, maka berlaku banyaklah nutrien-nutrien yang tidak cukup, ya. Kita tidak exercise, ya. Pemikiran pun memainkan peranan yang penting. Kalau kita fikir positif, dia beza antara pemikir-pemikir yang memikirkan negatif, ya. Tiap-tiap kali kita keluar, semua benda kita seolah-olah satu dunia ni melawan kita, ya. Kita berlawan dengan satu dunia ini. Padahal sebenarnya kalau kita mengambil langkah-langkah tertentu untuk berfikiran positif, banyak benda yang dapat diselesaikan, ya.
tidak nafikan banyak penyakit yang ada unsur-unsur genetik keturunan ya dalam keluarga kita. Jadi kalau kita tahu bahawa keluarga kita mengalami masalah penyakit jantung, ada yang meninggal dunia pada peringkat awal, kita kena lebih-lebih lagi untuk berjaga untuk kita pastikan yang kita tidak kena sakit jantung. Kerana akibatnya adalah kesan-kesan ekonomi bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita. Okey. Okey, penting untuk kita melakukan pemeriksaan berkala di mana apabila kita dah umur 35 tahun ke atas, kita harus tahu tahap ini yang pentingnya, tahap gula kita, tahap tekanan darah kita. Invest untuk beli alat-alat untuk mengukur tekanan darah, mengukur tahap gula dalam darah kita dan sebagainya. Kita kena tahu berat badan kita berbanding dengan ketinggian kita. Kita kena usahakan supaya ianya berada kurang daripada 25 untuk orang lelaki dan kurang daripada 24 untuk orang perempuan. Dan kita kena juga tahu kolesterol, tahap kolesterol kita. Ini semua penting untuk, dan apabila dah umur 50-an ke atas, ada juga tes-tes untuk kita pastikan yang kita tidak ada penyakit kanser dan sebagainya. Penting untuk, kadang-kadang kita ambil, especially orang lelaki lah, kita ambil mudah kata tak payah tahu, pasal takut nak tahu buat apa, lebih baik tak payah tahu. Masalahnya kalau kita hidup seorang-orang tak apa, tapi kadang-kadang kalau kita sebagai lelaki, kalau kita bertanggungjawab kepada keluarga kita, kalau kita tidak tahu dan kemudian kita biarkan sampailah berlaku komplikasi, kesan ekonomi itu adalah teruk. Kalau misalnya kata kena kencing manis dan sampai tahap kegagalan buah pinggang rosak dan terpaksa dicuci buah pinggang itu, maka beban ekonomi adalah tinggi. Lebih teruk lagi apabila kita tiba-tiba meninggal dunia. Ya, bila meninggal dunia, isteri tak bekerja, anak 10 orang, ya. Tak, siapa yang nak tanggung keluarga itu? Dan kami pernah jumpa keluarga macam ni, ya, di mana suaminya meninggal dunia secara tiba-tiba, meninggalkan keluarga, isteri tak bekerja dan anak 10 orang. Yang paling besar 19 tahun, baru nak masuk universiti, yang paling bongsu adalah umur baru 4 tahun. Dan lebih teruk lagi apabila kita tak mati, kita tak meninggal dunia tapi kita kena stroke. Ya, bila kena stroke, isteri siapa nak jaga kita kalau kat rumah kita tak boleh, siapa nak suapkan makanan, nak cuci najis kita dan sebagainya. Isteri kita terpaksa nak pergi bekerja untuk sara hidup keluarga. Ya. So all these things kadang-kadang yang membuatkan saya terpanggil untuk, sebelum saya join MA pun lagi, saya terpanggil untuk menceritakan, memberi kesedaran kepada waktu itu di Pulau Pinang, untuk ceritakan kepada mereka-mereka di Pulau Pinang, saya pergi public talk untuk mereka-mereka untuk memberikan kesedaran tentang benda ini. Dan saya harap perkongsian pada malam ini, satunya memberi manfaat kepada tuan perempuan dan juga memberikan pengetahuan untuk perempuan berkongsi dengan kawan-kawan, rakan-rakan downline untuk kita sedar tentang penyakit ini. Ya, saya tak mampu untuk ceritakan kepada semua orang, tapi dengan kita semua mendapat kesedaran ini, sekurang-kurangnya kita dapat memberikan pengetahuan kepada, tak kira lah mereka downline ke ataupun kenalan kita dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita dah dibekalkan dengan ilmu sedemikian. Ya. Okey. Apabila kita cerita tentang kesihatan optimal, sebenarnya kesihatan optimal ni banyak kita nak kena fokuskan. Ya. Termasuklah makanan berkhasiat dan seimbang. Ya. Dan makanan berkhasiat termasuk apa yang dinamakan sebagai makronutrien. Saya tak ada masa untuk ceritakan satu-satu. Semua ini memerlukan syarahan-syarahan tertentu sendirinya. Ya. Mikronutrien membekalkan vitamin dan sebagainya. Air dan udara yang bersih, air yang ditapis, ya. Udara yang bersih, ya. Kemudian yang saya cakap tadi tentang positive thinking, ya. Senaman kita harus lakukan, kawal berat badan kita, berhenti merokok dan kita kena dapat rehat yang cukup untuk mendapat ketenangan dan sebagainya. Termasuklah tidur yang cukup dan juga kena ada suatu spiritual belonging. Yang menarik yang dalam satu kajian yang di dalam dunia ini ada lebih kurang 5 kawasan dalam dunia ini, 5 kawasan yang dikatakan sebagai blue zone, di mana rakyat di kawasan blue zone ini selain daripada pemakanan mereka dan aktiviti mereka, mereka hidup lebih daripada 100 tahun ke atas. Termasuklah di Okinawa, di Jepun dan 2-3 tempat di Eropah dan sebagainya. Dan salah satu ciri tentang ketenangan adalah mereka mempunyai suatu spiritual connection, ya, dengan Tuhan mereka dan sebagainya. Jadi penting, jangan kita kira tak penting dari segi kita mendapat rehat yang cukup dan juga mempunyai suatu faktor spiritual dalam kehidupan kita untuk
jaga kesihatan kita, untuk capai kesihatan optimal. Okey, berbalik kepada saluran darah tadi, ya. Kalau saya ambil sekaratan rentas daripada saluran darah dan jantung itu, kita tahu bahawa saluran darah mengalir dalam saluran darah ini. Saluran darah yang putih ini, darah kita mengalir di situ. Yang darah itu terdiri daripada cecairnya, iaitu plasma sebagai cecairnya. Tapi dalam darah itu juga terdapat komponen-komponen, termasuklah sel darah merah, sel darah putih, platelets dan sebagainya yang mempunyai peranan masing-masing. Dan termasuk dalam itu adalah apa yang terlarut. Kita dah baru lepas makan, jadi tahap gula dah mula naik kerana gula pun terlarut dalam itu, kolesterol pun terdapat dalam itu, dan juga asid amino. Protein yang kita makan tu dah dipecahkan, dihadamkan dan mengalir dalam darah kita dalam bentuk asid amino. Jadi saluran darah kita ni, dia bukan setakat saja satu pipe macam itu saja, tapi sebenarnya adalah suatu environment yang hidup. Kerana ia akan mengembang dan mengecut mengikut denyutan jantung kita. Ya. Dia sebenarnya terdiri daripada 3 lapisan. Kalau kita tengokkan di sini, lapisan dalamnya adalah sel-sel yang lapisannya hanya satu saja. Maknanya kalau apa berlaku, dia senang rosak. Kerana dia hanya satu sel saja tebalnya. Sel yang tengah adalah terdiri daripada sistem otot. Otot yang tak kita kawal dan dia akan mengembang dan mengecut secara sendirinya bergantung kepada denyutan jantung kita. Dan of course lapisan luar yang terdiri pada apa yang disebut sebagai connective tissue yang terdiri daripada elastin, kolagen dan sebagainya yang akan membolehkan apabila kita menggerakkan tangan kita, kita bengkokkan tangannya, saluran darahnya adalah kenyal. Jadi dia tidak mudah patah ataupun menjadi sempit dan sebagainya. Now, lapisan yang bahagian dalam ni, walaupun dia satu lapisan saja, tapi dia sebenarnya hidup. Dia akan merembeskan bahan-bahan kimia yang memainkan peranan-peranan yang saya tuliskan di sini, di mana ia akan memaintainkan darah kita dalam bentuk cecair. Kerana darah kita kena sentiasa mengalir. Ya, dan mengalir secara arus yang tenang dan seketika, in a straight line, aliran darah macam tu, ya. Dia tidak berputar-putar dalam saluran darah kita itu. Tidak berlakunya turbulence disebabkan oleh saluran endotelium ini. Sel endotelium ini merembeskan bahan-bahan kimia yang menyebabkan saluran darah kita dalam bentuk cecair. Ia antara satu bahan kimia yang dikeluarkan adalah dia makan sebagai nitric oxide. Ya, nitric oxide nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lagi. Nitric oxide ni adalah molekul yang akan sentiasa, pendek cerita, menyebabkan saluran darah kita sihat. Ya. Kerana ia akan sentiasa dengan banyaknya nitric oxide ni, saluran darah kita sentiasa kembang. Tapi apabila nitric oxide tak cukup, saluran darah kita lebih mengecil dan tekanan di sini pun akan meningkat. Jadi penting nitric oxide ini untuk kesihatan saluran darah kita. Okey, ini ada agak saintifik sedikit, tapi penting saya rasa untuk kita memahami proses penyakit jantung, proses timbunan lemak. Ya. Saluran darah endotelium ini, yang satu lapisan ini, dia mulanya dia utuh, maknanya dia rapat. Antara satu sel dengan satu sel dia tidak kalis darah, dia tidak kalis apa-apa, dia tidak membenarkan apa-apa. So darah mengalir di sini, ini sel-sel darah merah, sel endotelium, sel lapisan dalam, kemudian sel yang tengah-tengah terdiri pada sel-sel saluran sel-sel otot, otot smooth muscles, dan bahagian yang luar yang menjadi bahagian covering dia. Ya. Okey. Sel-sel darah endotelium ini juga dipengaruhi oleh apa yang dinamakan sebagai faktor-faktor risiko tadi. Darah tinggi, asap rokok, kencing manis, kolesterol, stres, masalah obesiti dan sebagainya. Ya, masalah obesiti akan menyebabkan stres dan dia akan merosakkan saluran darah lapisan endotelium ini. Apa yang berlaku, endotelium ini akan menjadi renggang. Dan apabila renggang, kolesterol yang biasanya mengalir dalam saluran darah ni ada yang akan dia macam tiris bila dia dah renggang, jadi dia akan tiris, jadi dia akan masuk di bahagian lapisan bawah daripada sel endotelium di kawasan antara sel endotelium ini dengan sel darah, sel otot muscle, ya. Sel otot. Jadi apa yang berlaku di mana
tak sepatutnya kolesterol ni berada di kawasan di sini. Jadi apa yang berlaku, dia akan mengeluarkan bahan kimia kerana apabila sel endotelium ni rosak, ia akan mengeluarkan bahan kimia seolah-olah dia memberi panggil untuk kawan-kawan dia untuk membantu repairkan dia balik, menyihatkan dia balik. Jadi sel darah putih yang bertugas sebagai macam polis lah, polis askar. Dia akan cari sel-sel kolesterol ini untuk tangkap sel-sel kolesterol ini. Dan proses ni berlaku proses oksidasi. Tuan-tuan mungkin pernah dengar faktor apa namanya sebagai oxidation ataupun free radicals, ya. Apabila berlaku di sini, maka sel darah putih akan mengejar mereka dan akan menelan semua ini. Dan sel darah putih juga bertukar sifat menjadi macrophage, dan macrophage ni pula akan menelannya, dan tapi lama kelamaan dia pun dah jadi terlampau kenyang sampai buncit perut dan dia perlu pertolongan daripada sel-sel otot. Sel-sel otot ni juga tak sepatutnya berada di kawasan ini, tapi dia terpaksa nak buat macam mana, jadi dia terpaksa tolong sel-sel darah putih untuk menelan kolesterol ni apabila berlaku timbunan kolesterol yang lebih banyak lagi. Sampai satu ketika semua sel-sel ini menjadi tepu dan lama kelamaan lemak-lemak kolesterol akan tertimbun di bahagian lapisan bawah. Dia bukan di atas ni, ya. Dia di lapisan bawah antara sel endotelium dengan bahagian tengah saluran darah. Jadi lama kelamaan dia akan menyempitkan saluran darah dan kadang-kadang dia boleh mula-mula penyempitan tu tak banyak. Tapi lama-lama dia akan menyempitkan terus, barulah ada tanda-tanda sakit di dada dan sebagainya. Kadang-kadang sakit di dada ni berlaku ataupun kadang kita rasa perit kat dada apabila kita buat kerja yang lebih kuat sikit. Tapi kadang-kadang boleh sampai satu ketika di mana waktu rehat pun, waktu kita duduk diam-diam, kita tiba rasa menekan kat dada. Maka itu ada satu ketika di mana dia dah agak kritikal. Sampai satu ketika di mana bahagian yang menonjol ni tiba-tiba boleh pecah. Dan apabila dia pecah, kawasan yang abnormal ini, tiba-tiba darah tu akan beku. Ingat tadi saya kata setakat ini darah masih mengalir dalam keadaan cecair. Tapi apabila permukaan yang abnormal ni pecah, maka akan berlaku proses di mana darah beku mula terbentuk. Dan apabila darah beku ni mengalir mengikut aliran darah itu, sampailah satu ketika di mana saiz ketulan darah ni sama besar dengan saiz darah ni dan akan menyumbatkan saluran darah itu, maka itu yang berlaku. Kalau di jantung berlaku serangan sakit jantung, kalau di otak berlakunya stroke, kalau kat kaki saluran darah tersumbat, kaki terpaksa dipotong dan sebagainya. Okey, so itu adalah dinamakan sebagai proses di mana berlakunya penyempitan saluran darah. Okey, sebenarnya proses-proses ini ada nama-namanya. Tapi yang paling utama tuan-tuan nak kena ingat adalah satunya adalah proses inflammation, keradangan di mana saluran darah putih ni mengejar kolesterol ini. Kolesterol ini dinamakan sebagai di mana terdapat banyak saluran darah putih, sel darah putih, itu dinamakan sebagai inflammation. Dan apabila berlaku sel kolesterol yang biasa dinamakan sebagai LDL, kalau dinamakan sebagai kolesterol jahat, dia bertukar sifat apabila dia masuk di bawah sel endotelium, dia dinamakan sebagai oxidized LDL ataupun sebagai berlaku proses oksidasi, ya, oxidation. Jadi ingat dua nama ni. Satunya adalah inflammation, nombor dua adalah proses inflammation. Dan apabila terdedah permukaan yang abnormal, maka saluran-saluran darah akan mula melekat. Jadi darah kita mula menjadi likat. Okey. Jadi tiga proses ini apabila berlaku, itu yang dunia perubatan cuba mengkaji supaya kita boleh bagi ubat ataupun adakah cara melalui pemakanan yang kita boleh membantu untuk mengurangkan proses-proses ini. Okey. So persoalannya adalah saya tak ceritakan tentang pengubatan dan rawatan. Okey, itu kalau nak cerita pun mengambil masa yang lama. Saya nak fokus pada apa yang kita boleh lakukan dari segi pemakanan. Kerana ia sebenarnya adalah proses penyakit yang datang ni adalah daripada proses pemakanan yang tak betul. Ya, kita makan sampai jadi kencing manis, sampai kita jadi buat badan jadi gemuk, kita makan sampai kolesterol kita terlampau tinggi, tak terkawal, dah kehidupan kita tak
tak terjaga hingga menjadi stres dan sebagainya, membawa kepada darah tinggi dan sebagainya. Okay. So adakah melalui pemakanan kita dapat mengurangkan proses? Nah, aterosklerosis adalah proses tadi, proses timbulan lemak yang menyempitkan saluran darah. Ya. Boleh tak kita kurangkan keradangan itu? Boleh tak kita melawan radikal bebas dan boleh tak kita kurangkan berlakunya kelikitan sel-sel yang melekat yang menyumbatkan saluran darah kita itu sendiri. Boleh tak kita menggunakan pengetahuan kita tentang makro dan mikronutrien untuk mengurangkan faktor risiko tadi? Kita nak kurangkan kencing manis, kita nak kurangkan darah tinggi kita nak kurangkan masalah kolesterol kita dan kita nak kurangkan berat badan. Atau kita nak bergantung semata-mata kepada ubat dan rawatan saja. Maknanya kita terserah je dah. Mula jadi maka kita tak boleh buat sesuatu tentangnya. Okey. Sebelum daripada itu saya nak cerita konsep pada tuan-puan tentang kurangkan nasi putih. Okey. Wah, kalau kurangkan nasi putih nak makan apa? Macam percayalah tuan-puan, kita tak makan nasi insya-Allah boleh hidup lagi. Ya, bukannya mati kalau tak makan nasi putih, ya. Tapi kalau boleh kita tukarkan kepada nasi beras perang. Kerana nasi putih adalah kanji semata-mata. Dia tak ada khasiat langsung kecuali karbohidrat itu sendiri. Semata-mata akan tukar jadi gula, ya. Banyak kajian telah dilakukan dan in fact ada satu kajian yang terkini baru keluar saja November 2020 dalam Diabetes Care. Ini adalah kajian di 21 negara termasuk di Malaysia. 3 universiti di Malaysia mereka membuat kajian dan mereka dapati mereka-mereka yang makan nasi putih. Siapa dia makan nasi putih dalam grup ini? Saya rasa berapa ramai yang dalam pengkongsian pada malam ini lebih kurang 450 tadi kalau saya tengok. Saya rasa tak ada orang pun yang tak makan nasi putih, ya. Jadi dari kajian ini menunjukkan bahawa mereka-mereka yang makan nasi putih especially lebih daripada 2 kali dalam satu hari, insiden untuk mendapat kencing manis meningkat. Okey, so kalau kita serius tentang keadaan kesihatan kita, kita nak kena tukar kepada brown. Everything that is white is not good for our health, ya. White rice, white bread, mi yang warna putih dan sebagainya, tepung yang warna putih, ya. Kalau boleh kita tukarkan kepada brown rice, brown flour, brown bread dan sebagainya. Ya, lebih elok kalau kita buat roti kita sendiri, ya. Nak tanam beras sendiri, nak tanam padi sendiri mungkin susahlah, ya, tapi untuk kita kurang-kurang ada pilihan untuk memilih makan brown rice. Okey, satu lagi konsep untuk mengawal kesihatan adalah apa yang dinamakan sebagai plant-based diet. Jadi kita nak tambahkan dalam makanan kita makanan macam ni, ya. Banyakkan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga kacang-kacang, ya. Untuk mengelak dari penyakit kronik, kita nak kena makan banyak ni, 800 gram satu hari. Fruits dan vegetables, 225 gram satu hari. Whole grain iaitu beras perang, beras roti whole grain dan sebagainya. Dan juga 15 ke 20 gram satu hari nuts. Mungkin dia macam makan macam kambing ataupun kuda yang makan, ya. Makanan kuda. Tapi sebenarnya kalau kita dapat amalkan ni, memang dah ditunjukkan bahawa kita dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung, kanser dan sebagainya. Tapi mampu tak kita nak makan ni? Mungkin kita mampu sehari 2 hari. Lepas tu memang kita surrender. Nak kena juga makan daging dan sebagainya, ya. Kalau kita mampu pun untuk seketika, kerana semua ni pun mahal kalau kita nak makannya, kalau kita nak maintain semua ni. Sebenarnya makanan sayur tambah lagi yang organik adalah lebih mahal kalau kita bandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Bukan saya setakat warna satu jenis sayur, tapi sayur yang pelbagai warna, ya. Kita nak beli kiwi, kita nak beli raspberry, nak beli soya dan sebagainya, kacang-kacang cashew, bukannya murah, ya, brokoli dan sebagainya. Kecuali kalau kita cuba tanam sendiri. Tapi banyak yang kita tak boleh tanam, kita kena beli dekat pasar. Kalau kita mampu pun, biasanya, especially orang Melayu lah, kita masak sayurnya, masak lemak, dah jadi layu. Dia tak ada zat pun dalam tu dah, ya. Kita boleh nak makan ulam-ulam ni, tapi berapa lama yang kita boleh makan? Kita mungkin makan sekali sehari. Sepatutnya kita kena makan all these sayur-sayuran setiap kali kita makan. Kalau kita makan 3-4 kali sehari, tiap-tiap hidangan tu kena ada sayur-sayuran dan buah-buahan dalam hidangan makanan kita itu sendiri. Adakah kita mengamalkan makanan ini? Jadi kalau kita makan makanan macam ni, memang kita tak perlu makan suplemen dan sebagainya.
Tapi kalau kita tak makan ini, maknanya ada lagi yang tidak cukup dalam pemakanan kita untuk kesihatan kita. So, ini yang saya nak membawa kepada apa yang disebut sebagai Nutrilite. Bagi mereka-mereka yang tak tahu ataupun yang baru, Nutrilite adalah di supplement brand of Amway itu sendiri, ya. Dan dia mula diusahakan lebih kurang 85 tahun yang lepas, 86 tahun, 1934, dia mula diperkenalkan kepada dunia dalam bentuk vitamin dan sebagainya. Dan dia punya tagline adalah best of nature and best of science, di mana ia mengamalkan dan dia membuat pengakuan ini di mana we are the only global vitamin mineral brands to grow, harvest and process, ya. Daripada biji rain sampailah diproses menjadi vitamin, ianya dihasilkan di ladang organik yang telah disahkan. Dan pengesahan ini bukan saja setakat Amway dan Nutrilite buat claim dia sendiri, tapi ia disahkan juga oleh badan yang tidak ada kena-mengena dengan Amway yang monitor semua penghasilan vitamin oleh syarikat-syarikat yang menghasilkan vitamin, sama ada dalam atas platform multi-level atau bukan multi-level dan sebagainya. Okay. So, hanya Nutrilite yang berani mengeluarkan statement macam ini yang telah disahkan oleh Euromonitor International Limited. Okay. Saya nak berkongsi beberapa video di sini. Saya akan cuba mainkan melalui rakaman saya sini, tapi kalau tak dapat, saya akan minta admin untuk mainkan video-video. Yang pertama adalah apa yang dinamakan sebagai the story of Nutrilite itu. Apa sebenarnya Nutrilite itu? Kenapa dia membuat klaim-klaim tertentu? Kenapa dia datang daripada ladang, organik dan sebagainya? Dan saya akan cuba tengok sama ada, mungkin saya untuk tidak makan masa, saya minta Naim untuk mainkan video-video. Saya akan berhentikan sharing sekejap dan saya akan mainkan beberapa video. Kita akan tengok satu adalah video tentang Nutrilite di sini. Nombor dua, konsep nutrition gap. Dalam pemakanan kita ada banyak lagi. Sebenarnya ramai di kalangan kita yang tidak makan sayur. Ya. Sumber-sumber vitamin, sumber-sumber kesihatan dan sebagainya, phytonutrient sebagainya datang daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi Nutrilite mengambil konsep menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk merapatkan jurang pemakanan yang kurang yang kita hanya akan dapat melalui sumber-sumber tumbuhan itu sendiri, ya. Dan kita akan tengok dari satu video lagi tentang traceability. Daripada time ia dikaji mana-mana sayur-sayuran, buah-buahan yang mempunyai khasiat-khasiat tertentu dan sayur-sayuran berwarna-warni, kita akan dapat tahu bahawa ia mempunyai traceability. Kita tahu apa dia punya sifat dia, daripada mana punca benih dia, dia akan kaji benih yang paling baik yang akan ditanamkan di tanah yang paling sesuai. Dia tidak menggunakan racun serangga dan sebagainya, dan dia tahu mana proses dan sebagainya, dan setiap langkah-langkah itu akan dikaji dan direkodkan supaya kalau berlakulah apa-apa sesuatu, Amway dan Nutrilite akan dapat tahu dari mana, tahun mana, batch mana, ladang mana yang ditanamkan benih tumbuhan itu sendiri. Jadi mereka teliti sampai ke peringkat macam itu. Dan kita akan tengok dalam video itu nanti. Dan video terakhir kita akan tengok dari segi Scientific Advisory Board, di mana Scientific Advisory Board ini terdiri daripada pakar-pakar tertentu yang akan menasihat Amway, Nutrilite tentang apa pemakanan, apa yang terkini dari segi research, dari segi kaji selidik, dari segi apa yang akan beri manfaat kepada mereka-mereka yang mengambil Nutrilite itu sendiri. Jadi saya akan berhenti sharing sekat ni, saya akan memberi laluan kepada Naim untuk tunjukkan video-video, ialah short-short video dalam bahasa Inggeris, tapi sedikit sebanyak saya telah bagikan sinopsis itu. Jadi saya serahkan kepada Naim untuk tunjukkan video tersebut. Silakan. Mula adalah Nutrilite story daripada Kale Andrews. Boleh kan, Naim?
these Nutrilite farms. For years, we've heard about how Nutrilite is unique in controlling the quality of their products from seed to supplement. In our recent trip to Trout Lake Farm and to Nutrilite's research and manufacturing facility, we had the opportunity to see it for ourselves. Nutrilite is the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest, and process plants on their own certified organic farms. Here at Trout Lake Farm, Nutrilite uses nature to control nature by following a system that doesn't use pesticides, herbicides, or synthetic chemicals. It harvests the best from nature, including powerful phytonutrients or plant-based nutrients. Every step is monitored, from the seed in the ground to the soil it goes in to the way it's processed. The next part of the seed to supplement story begins at the Nutrilite Research and Manufacturing Facility in Buena Park, California. Here, the teams work to ensure that suppliers are guided by Nutrilite organic, sustainable farming principles. The researchers continue to improve the benefits of phytonutrients. His son, Dr. Sam Remberg, says, "We go after the best plant-based ingredients. To do that, we need to understand the science behind that nature." Nutrilite invests in his business, from the highest quality testing and standards to a state-of-the-art manufacturing facility. XX tablets alone get tested 500 times from seed to supplement. No wonder Nutrilite products are backed with a 180-day guarantee. You have a powerful seed to supplement story. Nutrilite owns their own organic farms, uses nature to control nature, invests heavily in research and development, and ensures the highest purity, quality, and safety on all of their products, all by controlling the process from seed to supplement. I hope you enjoyed seeing how you're getting the best of nature, best of science, from seed to supplement. We know that we absolutely love having confidence we're getting the best nutrition possible on the face of the planet. Make sure you're eating your nutrition, you're sharing with the people you love how they can have the best of life, the best of health by taking the best nutritional supplements available on the planet. We love you guys. We want the best for you and your family. We hope you enjoy. There have been many nutritional status studies conducted. The overwhelming result is that there is a global nutritional shortfall. That's a bold statement, but it's true. My name is Keith Randolph. I'm the technology strategist for the Nutrilite Health Institute. The health impact of a fruit and vegetable abundant diet is just unbelievable. Plant foods are great sources of what we call macronutrients, proteins, carbohydrates, and fats. Those are the building blocks of the tissues of your body. Plant foods are also very good sources of micronutrients, vitamins and minerals. But then in addition to those two categories of nutrients, they uniquely have phytonutrients. And these are the balancing molecules that come from plant foods. There are very few nutritional products that deliver meaningful levels of phytonutrients. Nutrilite uniquely fills that gap. I've been able to see many outstanding products go from idea all the way to the marketplace where they're making differences in people's lives. That's incredibly rewarding to me as a scientist. Go behind the Nutrilite label and you'll discover passionate people relentlessly focused on making your nutritional supplements as pure, safe, and effective as possible. At Nutrilite, we believe that knowing how your supplements are made and where their ingredients come from is incredibly important and critical to your overall health. That's why we strictly follow our seed to supplement traceability process, meticulously testing all our plant-based ingredients,
authenticating every botanical at every stage of their life cycle, starting from the origin of the seeds, to the soil they grow in, to timing and method of harvest, to extraction and concentration, and to the finished product we deliver to you. We can do this because we're the only global vitamin and dietary supplement brand to operate our own certified organic farms, nearly 6,000 acres of them. And we constantly audit and certify our worldwide network of supplier farms. We've been doing it this way for more than 80 years, simply because it's the right thing to do. I believe that we're in a pandemic that's, it's not infectious in nature. It's being driven by the eating of wrong foods and by lack of exercise. A non-healthy diet is very impressive in causing chronic diseases. It's very difficult to get across what really a healthy diet really means to people. To choose the right food, this is not easy for people to implement because people are busy. In the U.S. Today, we have populations from a socioeconomic standpoint that struggle with some of these chronic diseases driven primarily because of weight and poor nutrition. There's no question that Western diets today are high in saturated fats. They're high in omega-6 fatty acids. They're practically deficient in omega-3 fatty acids, and they're much lower in vitamins and minerals than they were even 100 years ago. Although the Chinese economy is developing rapidly, but we're still facing vitamins and mineral deficiencies. I know that it's good to eat one orange and I will get all my vitamin C that I need. It's not true. So I think that nowadays the only way to guaranteed get the phytonutrients it's to consume some food supplements in which the concentration of all phytonutrients they are confirmed and tested and guaranteed. There are a lot of reasons why individuals around the world sometimes fail to consume either the amount or the variety of fruits and vegetables that is recommended. And some of these are within our control and some of these are not within our control. What makes a plant-based diet so unique? Well, a plant-based diet is rich in green leafy vegetables and various colored vegetables and fruits of all kinds. As we begin to study what's in these fruits and vegetables, we've discovered that plants produce something called phytonutrients. Phytonutrients are dietary compounds that are unique to plant foods that are not proteins, carbohydrates, or fats, and they, in our bodies, like in plants, help defend us against the wear and tear of daily life. I think so we can anticipate the optimal health by properly mixing the individual phytonutrients which have the unique
biological activities. Now we are very close to the understanding that adding phytonutrients to traditional product to increase their concentration in them can really influence to our health and possibly help us to prevent some diseases. What Nutrilite is doing is very important for everybody. And the reason I say that is because they are using scientific information to establish knowledge about nutrients and their role in health. Science-based, that is one point. And another point is the quality of the product. That 2 points might be the most important part in Nutrilite. In the supplement industry, the quality of the products are varied. So that's why I believe the quality is the key. And the Nutrilite has taken it very seriously to control the quality. Nutrilite's position in the marketplace is to help consumers close the phytonutrient gap that is present in almost everyone's diet. Our first recommendation would be work on that diet, work to get that quantity up, work to get that variety up. But then consider Nutrilite, our phytonutrient rich, plant concentrate rich products as a part of your approach to consuming a balanced diet. The company not only promotes their products, but try to the people, brings them the knowledge how achieve the optimal health. Not only using the food supplements, but also changing their lifestyle, changing their physical activity, and change their nutritional habits. That's how we sell our product. People sometimes ask me, well, why do people buy the product? They don't buy it because they read about it. They don't buy it because they've seen it on TV. They buy it because they know somebody who's using it who says it's changed their life. And I look at them and they have changed their life. And it's not what they say, it's how they are. We're proud to say we're the #1 brand of dietary and vitamin supplements in the world marketplace. It's an exciting accomplishment, but really it's just the beginning. We are going to continue our drive and quest to improve our product line, to expand the knowledge of phytonutrients, and stay at the leading edge of this very exciting field of optimal health. We know if we do that, we can really be of service to people all over the world. Okay. Naim, boleh share balik skrin saya? Okey, jadi kita telah boleh dengar saya balik ke? Naim boleh dengar? Boleh Doktor? Boleh Doktor, boleh. Okey. So tadi sedikit sebanyak saya tunjukkan beberapa video tentang Nutrilite itu sendiri. Salah satu yang menarik berkenaan dengan Scientific Advisory Board, kerana mereka-mereka yang menjadi ahli Advisory Board adalah mereka-mereka yang ada kurang-kurangnya PhD. Ada yang 2-3 PhD berkenaan dengan pemakanan, berkenaan tentang sains pemakanan dan sebagainya. Dalam tahun 2015, MW telah menantik seorang bernama Dr. Wani Dahlan. Siapa dia Dr. Wani Dahlan ini? Beliau adalah seorang penyelidik, pengkaji dan di Mahidol University. Ya. Dan juga beliau adalah salah satu pengasas International Halal Board untuk negara Thailand sendiri. Jadi pakar rujuk kepada pemakanan halal di Thailand sendiri. So bayangkan ya, kalau kita nak fikirkan ya,
Nutrilite atau Amway, mereka-mereka macam kita di Malaysia yang mementingkan dari segi halal, seluruh dunia yang menjadi pelanggan-pelanggan Nutrilite dan sebagainya, nak kirakan orang Islam ataupun yang mengutamakan halal itu mungkin dalam 10-15% paling tinggi pun. Tapi bayangkan Amway ataupun Nutrilite meraihkan kita dengan melantik seorang pakar dalam pemakanan halal dalam advisory board itu sendiri. Ya, di Amerika saja Amway dan Nutrilite bekerjasama dengan Infanka, iaitu badan yang mensahkan produk-produk halal untuk memastikan produk-produk yang kita makan di Malaysia, di negara-negara Islam dan sebagainya, di mana ramai ada rakyat Malaysia yang Islam. Kalau kami pergi ke Australia pun, kalau kita nak minta sijil halal, dia akan tunjukkan mana produk yang ada tanda sijil halal dan mana yang tidak ada sijil halal dan sebagainya. So, bayangkan sampai ke tahap itu, Nutrilite mementingkan dari segi bukan saja kualiti dari segi pemakanan, tapi kualiti yang dijaga untuk meraihkan semua mereka-mereka yang jadi pelanggan mereka. Ya. Of course yang lain-lain macam kosher dan sebagainya untuk orang Yahudi dan sebagainya, mereka pun meraihkan itu juga. Ya. Okay, so satu saya nak tekankan adalah walaupun saya cerita tentang suplemen dan vitamin, tidak semestinya kita nak membelakangkan atau kita nak berhentikan ubat-ubat yang kalau mereka-mereka yang makan ubat kena makan, cuma jarakkan antara sejam atau 2 jam. Kalau kita makan ubat dahulu mungkin selepas 2-3 jam, kerana kadang-kadang ada ubat juga yang akan menghalang ataupun mengganggu penyerapan suplemen kita. Okey, tadi saya ceritakan tentang konsep pembentukan oksidasi ataupun pembentukan radikal bebas yang akan merosakkan sel-sel kita. Kita sentiasa terdedah kepada radikal bebas ini. Dan secara semula jadi sebenarnya badan kita menghasilkan beberapa faktor-faktor termasuk vitamin, Q10 dan sebagainya untuk melawan secara semula jadi. Tapi semakin kita berumur dan kalau kita mengambil, dan vitamin-vitamin ini sebenarnya datang daripada pemakanan kita kebanyakannya. Tapi semakin kita berumur dan semakin kita kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan, maka tahap-tahap vitamin, mineral dan sebagainya akan berkurangan. Dan memang sebenarnya kalau kita tengokkan banyak kajian yang mengkaji, misalnya kata vitamin E kesan ke atas penyakit jantung. Mereka buat kajian, tak ada kesan langsung. Kalau kita tengok dalam kajian ini yang telah ditunjukkan oleh dalam buku The Antioxidant Miracle yang dituliskan oleh Dr. Lester Packer. Dr. Lester Packer adalah seorang pengkaji, penyelidik yang menang Nobel Prize untuk sains ya, dalam tahun 1999. Dan dia menemukan buku ini, Antioxidant Miracle, yang menceritakan sebenarnya vitamin-vitamin ini saling bergantung untuk membantu apa yang disebut sebagai sinergi. Dia saling membantu untuk meningkatkan kekuatan vitamin masing-masing. Jadi kalau kita nak makan vitamin, kita kena makan dalam gugusan ini. Ya, kerana tiap-tiap vitamin ini perlukan atau membantukan antara satu sama lain untuk mengurangkan kesan radikal bebas. Daripada kesan yang kuat, lama-lama ia akan menutraliskan atau mengurangkan kesan daripada radikal bebas itu sendiri. Dan tiap-tiap itu ada dalam tiap-tiap pemakanan ini, tiap-tiap vitamin ini ada dalam pemakanan kita, dalam Amway kita, dalam Nutrilite kita. Ya. Okey. Sering kalau mereka-mereka yang skeptik akan menanyakan, ada tak bukti sebenarnya kenapa kita tak makan sayur saja, tak makan buah-buah. Memang kita tak cukup makan sayur kalau mereka-mereka yang makan sayur. Nombor 2, kita makan sayur-sayuran buah-buahan yang pelbagai warna. Nombor 3, mereka akan kata ada tak bukti sebenarnya. Sebenarnya kebelakangan ini banyak bukti-bukti ya. Untuk prepare perkongsian pada malam ini, saya telah membaca beberapa artikel-artikel yang dikeluarkan dalam jurnal-jurnal yang kita boleh cari sebenarnya. Dan saya senaraikan di sini beberapa jurnal tentang faktor pemakanan. Salah satu jurnal yang saya syorkan artikel adalah yang jurnal ini, iaitu Integrative Medicine for Cardiovascular Disease and Prevention. Mereka-mereka dalam audiens pada malam ini yang terdiri daripada doktor-doktor ataupun pakar pemakanan ataupun farmasis dan sebagainya, saya syorkan mungkin boleh ambil gambar apa yang saya kongsi pada skrin ini. Antara beberapa jurnal saya rasa dapat memberikan penerangan sikit sebanyak tentang pemakanan dan penyakit. Terutamanya kita boleh tekankan kepada pencegahan. Ya.
Of course, dia tidak mengkaji secara detail tentang Nutrilite itu sendiri, tapi saya cuba bentangkan tadi bahawa Nutrilite adalah satu-satunya yang di mana sayur-sayuran buah-buahan itu ditanam di ladangnya sendiri, yang tidak menggunakan baja organik, yang tidak menggunakan baja-baja kimia dan sebagainya. Cara penanamannya adalah cara organik dan sebagainya, dan cara tradisional, dan kualiti yang dihasilkan adalah yang terjamin. Ya, kita tidak bincang lagi tentang halal dan sebagainya. Saya cuba tunjukkan ada sijil halal dan sebagainya. Okey. Nutrigenetics dan nutrigenomics. Sekarang ni banyak sains yang mengkaji tentang faktor pemakanan yang boleh berkesan terhadap genetik ataupun sel-sel peringkat DNA dan RNA itu sendiri, yang dapat kalau kita berikan pemakanan tertentu dapat mengubah sifat atau penyakit, dapat mencegah daripada penyakit itu. Kalau seorang itu mendapat kemungkinan mendapat kencing manis atau mendapat darah tinggi atau kemungkinan mendapat penyakit jantung dan sebagainya, maka nutrition akan dikaji, kerana dipanggil personalized nutrition, supaya ia dapat target pada faktor genetik dalam badan kita untuk mengurangkan berlakunya kesan penyakit-penyakit yang saya cakap tadi. Ya. Jadi banyaklah kajian-kajian dilakukan tentang pemakanan dan penyakit itu sendiri. Okey. Dalam 2 slide yang akhir ni saya nak recommendkan apa yang saya rasakan bagus untuk kesihatan kita, terutamanya kesihatan jantung. Ya. Suplemen yang asas 3 ni. Omega 3, double X dan coenzyme Q10. Kenapa saya syorkan? Okey, kita tengok double X dia ada 12 vitamin, 7 mineral dan 9 mineral dengan 17 kepekatan yang bukan sebagai phytonutrient. Warna-warni dalam sayur-sayuran buah-buahan itu yang diambilnya diproseskan untuk menjadi phytonutrient, tablet yang berwarna merah ungu. Kalau kita tengokkan senarai 17 plant concentrate ini, ya, satunya ia semua memberi kesan melawan radikal bebas. Ia mempunyai kesan antioksida. Ya. Kita ambil daripada cherry, alfalfa, apple. Kalau kita nak ambil satu-satu, kalau kita jumlahkan semuanya, memang terlalu mahal. Ya, ini akan menjadi mahal. Tapi kalau kita pekatkan dia dan dimampatkan dia dalam bentuk pil, ya, itu yang kita akan dapat manfaat daripada pelbagai warna, sampai 17 warna-warni daripada sayur-sayuran dan buah-buahan yang semuanya diolahkan untuk memberikan kesan-kesan melawan pembentukan radikal bebas atau dimakan sebagai antioksidan. Kalau kita nak makan misalnya kata pomegranate, iaitu buah delima. Buah delima ni kan mahal. Satu biji saya rasa dalam RM4-5 ke RM7. Ya, tapi dalam ia di ekstrak daripada pomegranate ini, kita boleh dapat 12.5 mg. Ya, bayangkan manfaat yang kita dapat dengan hanya makan sebiji daripada phytonutrient kapsul, phytonutrient tablet daripada double X itu sendiri. Okey, omega 3 pula. Kita tahu bahawa pemakanan kita, makanan-makanan berminyak terdiri pada sebenarnya omega 6. Dan omega 6 mempunyai 2 manfaat. Satu adalah manfaat yang bagus, betul anti-inflammatory, tapi ada juga yang tidak bagus yang menjadi inflammation, yang menghasilkan inflammation. Sebab tu kita tidak digalakkan untuk makanan-makanan yang bergoreng. Tambah lagi apabila minyak yang kita gunakan untuk goreng itu diulang-ulang gorengnya sampai dah bertukar warna, bertukar sifat daripada warna yang biasanya warna kuning ia menjadi hitam. Dan biasanya kita tidak makan makanan yang cukup yang mengandungi omega 3 kerana omega 3 datangnya daripada 2 sumber. Satu sumber binatang dan satu lagi sumber tumbuh-tumbuhan. Dan kita biasa kurang makanan yang ikan yang mempunyai yang berlemak seperti ikan sardin, ikan kembung dan sebagainya, ya. Walhal omega 3 ini yang memberi perlindungan dari segi anti-inflammatory, anti keradangan dan memberi perlindungan kepada kesan-kesan daripada sakit jantung itu sendiri. Okay. So there is an imbalance. Banyak kita makan lebih omega 6 berbanding dengan omega 3. Jadi nak tak nak kita nak kena suplemen makanan omega 3. Tadi saya ceritakan sumber omega 3 ada 2. Satu adalah sumber haiwan, kebanyakannya ikan, dan nombor 2-nya adalah sayur-sayuran. Ya. Tapi badan kita, badan manusia
apabila kita semakin berumur, kita tak boleh nak pasal kebanyakannya omega 3 ni akan adalah terdiri daripada ALA yang akan diolahkan untuk menjadi EPA dan DHA, dua faktor asid yang memberi manfaat kesihatan. Ya. Jadi hanya orang tertentu ataupun keadaan tertentu saja yang membolehkan ia ditukarkan menjadi ALA kepada EPA dan DHA ini. So kita nak kena makan untuk menampakkan EPA dan DHA yang banyak adalah daripada sumber ikan. Ada tak sumber ikan kat Malaysia? Ada satu kajian saya baca bahawa dikatakan ikan patin mempunyai kandungan omega 3 yang tinggi. Tapi saya tak jumpa artikel tu sendiri. Tapi dikatakan bahawa ikan patin, of course macam mackerel ni macam tenggiri, ikan salmon memanglah tak ada di Malaysia kecuali ada kat supermarket saja yang kita boleh dapatkan. Ya. Okay. So kalau kita mendalami, dan saya tak ada masa untuk membincangkan, tapi kalau kita mendalami omega 3 yang dikeluarkan oleh Nutrilite itu sendiri, dia mengutamakan 3 faktor ini. Satunya sustainability ataupun kelestarian. Dia mengambil sumber ikannya daripada kawasan yang tertentu dan dia tidak mengambilnya sampailah ikan tu jadi pupus. Ya, jadi dua sumber, satu di lautan Atlantik dan satu lagi lautan Pasifik, supaya kita mendapat pelbagai ikan. Dia bukan setakat ikan salmon saja, tapi banyak lagi ikan-ikan lain termasuk ikan sardin, ikan tuna dan sebagainya. Okey. Ia mengolahkan supaya kita dapat minyak ikan yang pure. Dicucikan sampailah menjadi minyak ikan yang betul-betul pure, baru dia diolahkan menjadi vitamin untuk kita, sumber omega 3 untuk kita. Dan dilakukan pelbagai ujian untuk memastikan bahawa apa yang kita dapat itu adalah suplemen yang berkualiti. Saya galakkan tuan-puan baca tentang salmon omega complex ni, banyak kita dapat dalam website Amway itu sendiri untuk kita meyakinkan diri kita tentang omega 3 ini. Ya, okey, ini adalah benefit omega 3. Okey, Q10. Kenapa saya showkan Q10? Q10 ini adalah koenzim yang membantu dalam banyak tindak balas kimia dalam badan kita. Yang akhirnya banyak kita tahu bahawa sel-sel kita, punca utama sel kita melakukan aktiviti-aktiviti adalah untuk beberapa faktor tertentu, tapi yang paling utama adalah untuk menghasilkan tenaga. Ya. So Q10 memanggil peranan dalam tindak balas kimia yang akan menghasilkan tenaga. So dia banyak terdapat pada sel-sel yang sangat-sangat aktif. Ya, of course sel-sel lain pun aktif juga, tapi sel yang selalu aktif seperti sel-sel otot jantung, sel hati, ya, itu semua memerlukan tahap Q10 yang tinggi. Tapi again, bila kita dah semakin berumur, Q10 ini pun akan berkurangan dan mereka-mereka yang mengambil ubat-ubat kolesterol, tahap Q10 pun akan turun. Jadi Q10 pun menjadi satu saranan daripada saya untuk kita makan dalam pemanggan kita. Dan Q10 mengambil peranan banyak dalam pembentukan dalam masalah penyakit jantung, termasuklah mengurangkan kesan daripada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Ya, dia bersifat sebagai satu antioksidan, anti-inflammatory dan juga pembentukan radikal-radikal bebas, ya, menghalang pembentukan radikal-radikal bebas. Dan ini semua adalah direferensikan kepada kajian-kajian yang telah dilakukan. Okay. Tapi sifat Nutrilite itu ia tidak menghasilkan satu jenis produk itu saja. Bukannya koenzim Q10 saja, tapi digabungkan dengan apa yang disebut sebagai bioflavonoid, L-carnitin, taurin dan sebagainya. Kenapa? Kerana masing-masing mempunyai peranan-peranan tertentu. Ya, kajian telah menunjukkan carnitin supplementation mengawal kolesterol in patients with coronary artery disease. Ya, taurin juga mempunyai peranan dalam penyakit jantung dan sebagainya. L-carnitin mempunyai kesan anti-inflammatory, anti keradangan yang membantu untuk menghalang daripada penyakit saluran darah tadi, coronary artery disease. Ya. Satu kajian yang dilakukan di Sweden, Norway, Sweden ataupun Norway, salah satu negara itu, yang menunjukkan mereka-mereka yang mengambil Q10 selepas 12 tahun pun didapati bahawa mereka-mereka yang mengambil Q10 dengan campur dengan selenium, kadar kematian daripada penyakit jantung adalah rendah berbanding dengan mereka-mereka yang tidak mengambil kombinasi selenium dengan koenzim Q10 ini. Ya. Okey. So ingat,
Kita nak ambil all this dan kita ambil dalam combination, bukannya satu-satu, ya. So the next group of supplements yang saya akan syorkan adalah antioxidants, ya. Dan antioksidan terdiri daripada macam lipoic acid ini banyak didapat daripada brewer's yeast yang terdapat dalam vitamin B complex kita, ya. So vitamin B complex akan recycle vitamin C untuk bertindak untuk melawan dan akan seterusnya ada kesan ke atas glutathione. Glutathione banyak pula terdapat dalam makanan seperti asparagus dan sebagainya, dan asparagus extract sebenarnya terdapat dalam double X kita, ya. So sebab tu saya syorkan ambil double X tapi ambil juga B complex, vitamin C dan lecithin E untuk kesihatan jantung kita. Makanan gantian, ya, makanan gantian penting, especially mereka-mereka yang nak mengurangkan berat badan secara sihat, ya. Makanan gantian ni terdiri daripada protein, body key, dan dalam protein itu sendiri banyak amino acid yang bagus yang dapat, satunya tadi saya ceritakan tentang nitric oxide, arginine sebagai satu precursor, sebagai satu bahan asas yang akan menghasilkan nitric oxide, ya. Jadi apabila kita makan arginine terdapat dalam protein kita, insya-Allah akan membantu untuk meningkatkan penghasilan nitric oxide yang akan menjadi memberi kesihatan kepada saluran darah kita. Leucine, isoleucine, valine adalah essential amino acid yang badan kita tidak menghasilkan. Jadi kita kena makan. Dan kajian telah menunjukkan bahawa leucine, isoleucine, valine ini membantu mengawal kencing manis. Sebab itu kalau kita tengokkan, selain daripada mengurangkan berat badan, ia membantu mengawal kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang akan mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Okey. Sebagai suatu pengenalan, sejak bulan 2 kebelakangan ini, MUI Malaysia telah menghasilkan pack ini sebagai Hebat Mama. Bukan je setakat Hebat Mama tapi Hebat Papa pack juga, ya. Di mana ia memberikan sebagai pack pengenalan yang mengandungi fiber, probiotics dan meal replacement untuk kita membantu mengurangkan berat badan. Saya dilaporkan ramai juga telah mengambil manfaat dan dapat mengurangkan berat badan. Ada yang dapat kurangkan berat badan sampai, kalau tak silap saya, 12 kilo dalam 1 bulan, ya. Okey, kesihatan usus. Kajian sekarang ni telah menunjukkan bahawa kesihatan usus penting. Apa kaitan kesihatan usus dengan penyakit jantung? Sebenarnya dalam pemakanan kita, kalau kita makan betul, ia akan merangsangkan sistem imun yang banyak terdapat dalam usus kita, ya. Dan sistem imun ni akan menyebabkan berlakunya proses keradangan, inflammation yang akan mengada kesan ke atas banyak-banyak penyakit termasuk juga penyakit jantung, ya. Jadi untuk menjaga kesihatan usus, kita disuruhkan untuk makan probiotik yang terdiri daripada bakteria, ya. Tapi probiotik dan dibekalkan sekali, MUI bekalkan sekali dengan chicory root yang menjadi makanan untuk bakteria tersebut, ya. Jadi probiotik adalah bakteria yang akan makan makanan yang sebagai prebiotik, iaitu daripada chicory root extract. Nak tambahkan lebih, kita makan mixed fiber chewable, kerana dalam mixed fiber chewable tablet ini ada juga insoluble fiber yang juga menjadi bahan makanan prebiotik kepada bakteria kita yang kita makan. Dan selain daripada itu, fiber ini akan kembang dalam perut kita dan kita akan rasa kenyang supaya kita tak perlu makan banyak sangat, ya. Okey. Kalsium, magnesium, vitamin D. Banyak kajian sudah menunjukkan bahawa magnesium dapat membantu mengawal tekanan darah. Vitamin D meningkatkan imuniti badan kita, imuniti yang bagus untuk membantu, dan kalsium juga membantu kekuatan jantung kita, ya. So, kalau kita tengokkan, memanglah padan dengan apa yang dikatakan sebagai best of nature, best of science. Dan sebenarnya, saya bukanlah pakar bab agama dan sebagainya, tapi kalau kita tengokkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, ayat 167. Allah Ta'ala berfirman dan berpesan bahawa, wahai manusia, makanlah apa yang dalam perut bumi. Maknanya apa yang dalam perut bumi itu sendiri, apa yang dalam tanah atau dalam bumi adalah apa yang akan sebagai dalam bentuk tumbuhan-tumbuhan dan sayur-sayuran. Yang halalan thayyiban, kita tahu dari segi halal, dari prosesnya, penyembelihan dan sebagainya. Tapi thayyiban merupakan kajian. Kita kena kaji, ya. Banyak lagi khasiat-khasiat. Kenapa Allah jadikan sayur-sayuran itu berbagai warna? Kenapa Allah jadikan buah-buahan itu berbagai warna? Kerana sekarang ni sains
mengkaji bahawa tiap-tiap warna ini mempunyai khasiat-khasiat yang tertentu. Nutrilite menamakan dia sebagai phytonutrient. Ya. Jadi akhirnya saya menyuruh diri saya, tuan-puan, kita kena, kalau kita nak invest, biasanya sekarang orang cakap invest dalam stock market untuk ekonomi dan meningkatkan ekonomi. Kita juga perlu invest dari segi kesihatan kita supaya kita sentiasa kekal sihat. Ya. Saya rasa sayang kalau mereka-mereka yang kena sakit jantung, yang terlantar, kena masalah buah pinggang disebabkan oleh pemakanan yang tidak betul, kita tidak jaga kesihatan kita, tidak menghargai kesihatan kita, dan kita kena penyakit-penyakit ini pada waktu usia muda. Jadi fikirkanlah, saya doakan apa-apa yang saya berkongsi ini memberi manfaat untuk diri saya dan tuan-puan sekalian, dan saya berharap apa-apa yang baik itu kongsikanlah dengan rakan-rakan kita, downlines kita dan sebagainya, prospek kita, untuk kita meyakinkan mereka untuk menjaga kesihatan. Sekurang-kurangnya satu, untuk jaga kesihatan, lepas tu bagikan mereka untuk mencuba Nutrilite dan ceritakan kepada mereka kelebihan-kelebihan dan manfaat daripada Nutrilite itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Datuk Dr. Hamzah atas perkongsian yang cukup hebat. Jadi kita dah selesai untuk sharing yang disampaikan oleh Dr. Hamzah. Jadi kita tadi semasa Dr. Hamzah sedang memberi penerangan perkongsian beliau, ada beberapa soalan yang telah pun ditanya oleh kita punya rakan-rakan kita, partisipan-partisipan kita dalam Zoom meeting pada hari ini, dan ada juga yang telah pun dijawab oleh kita punya co-host Datin Dr. Azlinda, ada yang telah menjawab. Jadi ada lagi beberapa soalan yang saya dapat capture daripada pertanyaan-pertanyaan oleh rakan-rakan kita. Dan ada satu soalan, boleh doktor, kalau saya nak kemukakan soalan doktor. Okey, Dr. Linda akan jawab. Dr. Linda akan jawab nak. Okey, ada soalan yang pertama tadi di awal program kita tadi. Beliau ni dah pun bertanya, iaitu soalan daripada Hajah Nur Zunita. Beliau bertanya berkaitan dengan penggunaan bateri dekat jantung. So biasanya apabila seseorang tu dikendaki menggunakan bateri ataupun istilah perubatan, mungkin Dr. boleh explain tentang nanti, kenapa benda tu perlu digunakan? Boleh doktor ni doktor. Okey, jantung kita selain daripada fizikal dia berdenyut, kenapa dia berdenyut itu disebabkan dia ada suatu kontrol yang ada dalam jantung kita yang dinamakan sebagai pacemaker secara semula jadi. Ya. Kenapa jantung kita berdenyut 60 ke 80 kali? Kenapa kalau kita berlari dia berdenyut cepat? Disebabkan oleh bateri semula jadi. Dia sebagai wire-wire elektrik dalam badan kita, dalam jantung kita sendiri, khusus pada jantung. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bateri ni ataupun wire ni jadi rosak. Dan kesan dia boleh jadi terlampau perlahan ataupun terlampau cepat. Ataupun sampai terlampau cepat sampai membahayakan keadaan jantung kita dan boleh membawa kepada maut. Okey, jadi bateri ni dia bergantung pada doktor pakar jantung, dia makan sebagai electrophysiologist. Dia macam electrician. Dia akan tengok jantung ni dan kat mana punca dia cepat ke lambat ke dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu, kalau terlampau cepat dia boleh bakar, dia boleh matikan bahagian yang wire yang abnormal tu supaya rangsangan dia tak menjadi cepat. Okey. Ada juga di mana bateri itu menjadi terlampau perlahan hingga membahayakan. Biasanya denyutan jantung kita 60 ke 80. Tapi ia boleh turun sampai 30, 40. 30-40 orang-orang sportsman macam Lee Chong Wei, Nicole David tu boleh lah. Tapi orang macam kita yang seminggu pun kadang-kadang tak exercise, biasanya denyutan nadi orang dewasa antara 60 ke 80. Ya. Jadi kalau terlampau perlahan ia membahayakan kerana ia boleh menyebabkan tekanan darah jadi terlampau rendah. Jadi dipasangkan bateri untuk percepatkan balik pada tahap yang 60 ke 80. Ya. Ada juga yang kalau terlampau cepat, bateri ini boleh kesan
ada komputer dia boleh kesankan, dan bila terlampau cepat dia boleh menghasilkan kejutan elektrik untuk dia boleh, dia macam kita tampar orang lah. Tampar ni dia tampar sikit supaya dia balik kepada keadaan denyutan antara 60 ke 80. Okey, jadi nama dia pacemaker. Di pacemaker ini kadar lama bateri ni macam bateri, lebih kurang bateri lithium ion lah, diletak di bahu kita ni dan wire dimasukkan dalam jantung. Bergantung pada kegunaan banyak mana bateri ini digunakan, kita terpaksa gantikan. Biasanya dalam 8 ke 10 tahun selepas tu baru dikenakan gantikan di bateri di bahagian bahu kita ni lah. Okey, terima kasih doktor atas soalan tadi. Jadi okey, ada satu lagi soalan daripada, saya tak tahu nama dia, tak ada nama dia hari ni, dia tulis 35737373 aja. Okey, salam doktor. Adik saya sekarang berumur 17 tahun dan semasa berusia 12 tahun, doktor mengesahkan bahawa valve adik saya luka disebabkan oleh jangkitan kuman, menyebabkan denyutan jantung tak normal. Adik saya sekarang mengambil suntikan penicillin setiap bulan, kemungkinan untuk seumur hidup. Boleh doktor cadangkan Nutrilite yang bersesuaian untuk adik saya konsum? Memang betul, bila dikenakan jangkitan kuman itu dia kena jagalah dan terpaksa memang ambil antibiotik untuk cegahkan penyakit ini. Saya cadangkan selain daripada suplemen yang double X dengan BCE itu, saya cadangkan untuk ambil apa dinamakan sebagai probiotik itu sendiri. Kerana probiotik itu akan meningkatkan sistem ketahanan badan kita, sistem imun kita untuk melawan penyakit-penyakit. Apa yang berlaku kita tak boleh nak cegah dah, ya. Besar kemungkinan dia akan remain stable macam tu. Satu lagi nak kena jaga dari segi gigi, kerana punca kuman yang hinggap pada injap jantung itu datang daripada gigi. Kalau gigi itu kita kena sentiasa maintain, sentiasa sihat, ya. Dan gigi juga daripada kesan-kesan bakteria dalam gigi itu juga mempunyai faktor menyebabkan keradangan yang ada kesan ke atas penyakit jantung. Okey. So penting untuk jaga kesihatan gigi, kena selalu berus gigi, jaga dia, elok gunakan glister kita dan gosok gigi selalu. Ada kajian menunjukkan mereka-mereka yang berus gigi lebih daripada 2 kali satu hari, kadar mendapat penyakit jantung yang tadi saya cakap saluran darah tersumbat itu berkurangan. Ya, imagine, ya. Bukan satu sunnah untuk kita gosok gigi kita. Kajian mengesahkan sebenarnya kalau kita gosok gigi kita selalu, kita maintain gigi kita dalam keadaan sihat, kurang mendapat penyakit jantung. Termasuklah saluran darah dan juga injap jantung itu sendiri. Okey. Okey, adakah dia punya jangkitan kuman ni macam yang saya dulu kah? Yes, lebih kurang. Lebih kurang. Okey. Soalan yang seterusnya, yang ini daripada Luis. Datuk Dr. Hamzah, kalau seorang pesakit jantung sedang makan satu ubat yang nipiskan belat, bolehkah pesakit itu masih makan salmon omega? Okey, dua yang akan memberi kesan, satu salmon omega, nombor duanya CoQ10. Okey. Biasanya kalau kita mengambil aspirin, jenis-jenis aspirin untuk mencairkan darah seperti penyakit jantung coronary ni, yang itu kalau kita nak makan boleh, tapi kena jaga-jaga sikit. Kebanyakan kesannya adalah gigi kita boleh berdarah sedikit bila kita berus gigi. Tapi usually it's okay. Setakat 1-2 kapsul should still be okay kalau kita mengambil jenis-jenis aspirin dan sebagainya. Kalau kita mengambil ubat warfarin untuk penyakit injap, apabila kita gantikan injap dengan warfarin dan kita itu kesan CoQ10, kesan omega 3 lebih tinggi sedikit dan darah kita lebih cair sikit. Itu nak kena jaga-jaga sikit. Kalau boleh elakkan, kalau tidak, kalau pergi cek selalu kat hospital untuk cek darah, tahap pencair darah ni namakan warfarin itu, mungkin boleh makan satu kapsul sebiji sekali dengan ubat warfarin itu sendiri. Tapi kalau boleh dielakkan jugalah. Ya. Adakah ini mengikut seseorang tu? Adakah lain orang lain dia punya ni? Dia mengikut. Setengah orang makan omega 3, Q10 dengan aspirin tak ada masalah. Setengah orang dia sensitif,
mungkin saluran darah agak orang kata agak nipis, fragile sikit, dia senang berdarah. Ya, jadi itu bergantung pada orang tertentu, individu. Ya. Okey doktor, satu lagi soalan. Okey, saya rasa sebab kita punya program masih lagi ada masa. Satu soalan daripada Joel Christopher John. What would be best product to take atau recommend if a customer just came out of operation about 1 to 3 months? Okey, untuk mereka-mereka yang menjalani pembedahan, apa yang berlaku dalam pembedahan adalah satunya trauma dan juga berlaku inflamasi. Okay. Banyak kita balik pada asas apa yang berlaku. Itu bila berlaku trauma dan inflamasi dan sebagainya, badan kita nak pulih balik. Jadi apa yang kita perlu untuk pulih balik adalah dari segi pemakanan, protein. Ya, protein penting untuk membina balik tisu-tisu yang dah cedera, yang dah rosak dan sebagainya, yang dah menjalani pembedahan ataupun aksiden dan sebagainya. Jadi tisu itu penting. Ya. Kalau ia melibatkan tulang dan sebagainya, maka perlukan kalsium. Okey. Kalau misalnya kata pemakanan ini pasal disebabkan pemakanan yang tidak seimbang dan sebagainya, selera tak berapa elok dan sebagainya, kita boleh bagikan suplemen untuk menyelerakan, untuk dia tingkatkan selera dia. Yang paling utama untuk meningkatkan selera adalah vitamin B. Okey. Tapi untuk keseluruhan dari segi tenaga pemulihan, Q10 Double X. Ya, Double X ni adalah vitamin asas untuk kesegaran, untuk tenaga dan sebagainya. Okay, so saya repeat. Double X, protein, Q10 dan untuk penyembuhan vitamin C, vitamin B dan sebagainya. Okey doktor. Okey, ini soalan yang terbaru. Bolehkah kita kurangkan dos ubat apabila kita mengambil suplemen? Okey, boleh, pasal memang ada sakit-sakit saya yang telah menjalani pembedahan, mereka ada masalah darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Tapi itu saya kata dia adalah merupakan suatu penyelesaian menyeluruh. Bila kita kurangkan berat badan, kita maintain tekanan darah kita turun dan sebagainya, kita makan, mula-mula kita makan ubat dengan suplemen, ya. Tapi kita selalu berjumpa dengan doktor itu, check, pastikan everything semua terkawal. Kena tiap-tiap beberapa bulan kita akan mungkin cek darah dan sebagainya. Jadi bila ni semua dah turun dan terkawal, mungkin dengan nasihat doktor, jadi saya kata, bukan saya kata berhenti ya, dengan nasihat doktor mungkin berpandukan kepada parameter seperti tekanan dia dah semakin elok, kencing manis dia dah semakin terkawal. Kalau dulu makan 2-3 jenis ubat dengan insulin, mungkin dia boleh kurangkan insulin dulu, makan ubat saya dulu. Pelan-pelan kita kurangkannya dan lama-lama even kadang-kadang kita just suplementkan dengan basic suplemen saja. Yang pentingnya yang itu, parameter dia. Kurangkan berat badan kepada berat badan yang ideal. Tekanan darah 120, yang atas tu 120 ke bawah. Yang level yang bawah itu 70-80, 80 ke bawah, ya 60-80 macam tu. Okey, kolesterol kita terkawal, kencing manis kita terkawal, tahap gula kita terkawal. Kalau buat macam tu memang lama kelamaan. Sebelum ni pun kalau tak ada penyakit ni memang tak makan ubat tu pun, kan? Jadi kalau kita kawalkan dia secara elok, insya-Allah kita boleh kurangkan. The fact is ramai doctors masalahnya mereka bila dah orang kena kencing manis, darah tinggi, mereka akan kata paksa makan ni seumur hidup. Kenapa? Benar juga kerana kita nak disiplinkan diri, nak jaga makan kita, nak exercise, nak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Memang tak boleh. Tambah lagi duduk kat Penang tu dengan nasi kandaknya, merata riti dan sebagainya, macam mana nak kawal? Itu yang jadi masalahnya. Tapi kalau kita disiplinkan diri, kita kawalkan semua itu, makan dengan suplemen yang disyorkan, makan ubat yang diberikan, dan perlahan-lahan kita ubahkan cara hidup kita, insya-Allah kita boleh kembalikan kesihatan kita pada tahap yang masa kita muda-muda dululah. Okey. Okey doktor. Boleh lagi doktor soalan? Boleh. Boleh nah. Sebab kita kata kita schedule 10 lagi nah. Okey, jadi ada soalan dia tanya, bolehkah kita ambil lecithin E melebihi daripada kadar yang disyorkan oleh Nutrilite? Kalau disyorkan 3, 1, 1, 1, adakah boleh kita ambil lebih daripada itu?
Boleh dalam keadaan tertentu supaya kita nak kurang dia let's say ini dia selain daripada mengurangkan kolesterol dan sebagainya, mengurangkan penyerapan kolesterol, dia juga membantu untuk penjagaan kulit kita, mereka-mereka yang cedera dan sebagainya. Tapi anything dos yang lebih apa yang kita makan tu biasanya bila dah keadaan tu dah over ya, kolesterol tu dah mula terkawal elok dan sebagainya, eloklah kita balik kepada yang disyukan oleh Nutrilite itu sendiri ya. Bab mega dosing ni ada yang percaya tentangnya. Bagi saya rasa sekadar apa yang kita boleh makan itu pun dah mencukupi ya. Jangan terlampau mega dose. Walaupun insya-Allah dia selamat pasal dia dapat buah-buahan dan sebagainya, tapi setengah orang tu dia ada tindak balas masing-masing. Jadi badan kita akan memberitahu kita ya. So monitor dengan test darah secara berkala, pastikannya semuanya elok dan sebagainya. Bila dah okey, mungkin boleh kurangkan kepada just yang asas. Okey doktor, satu lagi soalan. Bolehkah pesakit yang sedang menjalani dialisis makan suplemen Nutrilite? InsyaAllah boleh. Okey. Now the main thing yang kebanyakan pakar-pakar buah pinggang agak strong dia punya stand ialah makan protein ya. Kerana protein, penghasilan daripada protein lama-lama akan menjadi nitrates. Dia dibuangkan dalam kencing, bila kencing kita tak boleh kencing, dia akan meningkat dalam badan kita. Protein ni penting untuk membina tisu-tisu badan kita. Sebab itu kita tengok orang-orang yang on dialysis, dia jadi kurus kering kerana pemakanan tak betul. Okay. Dalam keadaan normal, kita disyorkan makan protein dalam 1 gram per kilogram. Maknanya kalau kita berat badan kita 70 kilogram, biasanya kita akan makan 70 gram protein. 7 gram protein kita makan daripada sumber-sumber sayuran ataupun sumber-sumber makanan haiwan seperti daging ke telur dan sebagainya. Okey, untuk cukupkan 1 gram protein per kilogram, 70 gram satu hari. Okey. Now, bila seorang on dialysis, pengambilan protein masih lagi disyorkan tapi dalam keadaan yang kurang daripada apa yang dibiasakan. Kerana badan kita tak boleh nak proses protein yang terlampau lebih. So ikut kajian dikatakan, ini adalah kajian ya yang dikeluarkan yang katakan sebenarnya kita perlu makan protein juga dalam kadar setengah daripada apa yang kita biasa makan. Ya, lebih kurang setengah. 0.6 to 0.8. So biasanya 1 gram per kilo, sekarang ni kurangkan, nak senang ingat separuh lah ya. 0.6 ke 0.8. Yang itu yang disyorkan gram protein ya. Jadi memang boleh. Kalau kita tengokkan satu scoop daripada Nutrilite All Plant Protein adalah 8 gram. Okey, jadi kita nak makan setakat 2-3 scoop tu memang boleh lagi. Campur dengan makanan. Cumanya kita nak dengan minuman air tu, dengan cecair tu, kita mungkin nak kena adjust sikit lah. Kena kurangkan sedikit. Okey. Yang paling bahaya adalah makanan-makanan yang mengandungi potasium untuk orang mereka yang ada masalah buah pinggang ini. Ya. Okey, doktor, ada satu lagi soalan daripada Morgan. Morgan, perokok berhenti merokok serta-merta sambil pengambilan suplemen, ada side effect ataupun kesan yang bahaya tak doktor? Okey, ini satu konsep. Ada orang kata saya makan suplemen, saya okey. Jadi saya boleh makan makanan yang manis, saya tak jaga. So you cannot. It is menyeluruh. Kerana rokok itu sendiri, kerana ia mempunyai banyak bahan-bahan kimia, selain daripada bahan kimia yang boleh membahayakan jantung, ia juga mempunyai bahan-bahan kimia yang boleh menyebabkan ada 80 jenis bahan kimia dalam asap rokok itu sendiri yang boleh menyebabkan kanser. Rokok juga mengurangkan penyerapan suplemen, pemakanan, khasiat dalam badan kita. Okay? So there's no two ways about it. Rokok memang nak kena berhentikan. Ya? Maksud dia doktor, kalau dia berhenti rokok mengejut, dalam masa yang sama dia buat pengambilan suplemen, ada efek tak yang berbahaya? Tak ada. InsyaAllah tak ada kan? Sebab saya dulu pun merokok, saya berhenti sekaligus 40 batang, no problem pun. Tak ada masalah. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum, daripada Sofia Amira. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya bagi pihak makcik saya. Dia ada penyakit jantung, dah buat angiogram, saya rasa angiogram lah ni.
Okey, 7 kali. At the end, doktor cakap sekarang dia dah tak boleh buat sebarang operation sama ada kecil atau besar. Sekarang memang bergantung sepenuhnya pada ubat. Doktor cakap if buat any operation boleh menyebabkan kematian. Apa pandangan dan nasihat doktor? Saya rasa mungkin dia dah letak terlampau banyak stent sampai saluran darah tu dah jadi keras kematu dengan besi-besi dalam saluran darah. Itu dimaksudkan, ya. Kerana ada juga ada juga doktor-doktor yang letakkan stent demi stent demi stent demi stent sampai nak letak buat bypass pun dah tak boleh dah. Ya, jadi nak bergantung kepada ubat dan sebagainya. Jadi berbalik kepada itu yang saya cuba gambarkan tadi, berbalik kepada apa yang menyebabkan penyakit jantung ni. Adakah makcik tu ada kencing manis, ada darah tinggi, badan dia gemuk dan sebagainya, ya. Jadi usahakan untuk kawal faktor-faktor ini. Kurangkan berat badan. Makan protein body key untuk kurangkan berat badan. Kurangkan makan nasi putih tu. Ya, makan brown rice. Banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam diet kita. Pastikan kencing manis terkawal. Macam nak kawal kencing manis, protein body key. Q10. Tadi yang saya ceritakan selama sejam tadi itu semua saya cuba ceritakan tentang pengawalan kencing manis dan darah tinggi dengan kolesterol dan sebagainya. Okey. So ambil semua suplemen-suplemen itu selain daripada ubat-ubat yang telah diberikan oleh doktor tersebut. Okey, saya rasa soalan yang ni sebab can we stop warfarin but take supplement instead? Saya rasa tak boleh kot doktor nah. Boleh. Kalau tak boleh. diberikan untuk masalah penyakit injap memang tak boleh berhentikan, kena makan. Okey, soalan saya ada 1-2 soalan lagi yang terakhir. Suplemen apa yang sesuai untuk orang yang pakai stent? Tadi saya nak kena bagi lecture balik nanti. Itulah. Ya. Omega 3 dia berbalik kepada stent ini apa yang saya ceritakan tadi, stent adalah datang daripada penyakit jantung. Penyakit jantung datang daripada penyakit asal dia, kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, ya. Jadi apa yang menyebabkan saluran darah tu sempit? Adakah disebabkan kencing manis, adakah disebabkan darah tinggi dan sebagainya. Jadi balik kepada asal tadi, ya. So asasnya double X, omega 3, Q10. Kalau semua normal, makan 3 ni. Kalau ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, tambahkan lagi protein body key, BCE, semua tu. Senang cerita, makan je lah semua tu. Ya, okey. Jadi terima kasih doktor atas perkongsian yang hebat pada hari ini, atas maklumat-maklumat, informasi yang doktor sampaikan pada kita semua hari ini, dan alhamdulillah kita punya peserta ataupun partisipan kita hari ini adalah full pack sebab kita punya pack 500 orang dan kita memang full. Dan ada yang terkeluar, orang lain akan masuk, dia nak masuk balik tak boleh. Okey, tahniah pada yang attend pada program kita hari ini. Terima kasih kepada doktor. Jadi saya bagi pihak ECVI untuk mulai meeting pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Hamzah dan juga Datin Dr. Azinda. Dan hari ini saya pun dah dengar tadi, MW pun dah announce kan, New Sapphire Direct. Tahniah Dr. Dr. Azinda dan juga Dr. Hamzah. Jadi insyaAllah kita berjumpa di lain masa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih.